Bersama saya Mastura Malak dalam Rentasan Berita edisi 1466. Antara paparan utama. Jenayah sorok beras wajib dirungkai. Ketegasan pimpinan PDRM dipuji. Halimah sepatutnya tanya Mahyadin, menantu dah balik ke belum? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aktiviti kartel dan skandal penyerokan beras putih tempatan yang terdedah susulan tindakan pihak berkuasa menyita sebuah kilang beras di Kedah kemarin membangkitkan rasa marah di kalangan rakyat. Rata-rata menyifatkan perbuatan itu merupakan kezaliman yang nyata buat seluruh rakyat Malaysia, tidak bertanggungjawab dan perlu disiasat hingga ke akar umbi. Apa yang didedahkan dilihat sebagai membuktikan telahan yang dibuat kebanyakan rakyat sebelum ini ada skandal menyorok beras yang dilakukan untuk memsabotaj kerajaan dan mengaut keuntungan. Siapapun mereka yang terlibat dalam skandal ini, malah jika ianya melibatkan isu sabotaj ahli politik, rakyat mendesak agar mereka diheret ke muka pengadilan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari memfailkan usul tergempar di Parlimen bagi membahaskan isu berkenaan. Bercakap dalam sidang media di Parlimen semalam, Taufik berkata pihaknya telah menfailkan usul tersebut di bawah Peraturan 18-1. Katanya isu itu perlu dibahaskan di Parlimen memandangkan kekurangan bekalan beras di pasaran tempatan telah berlarutan berbulan-bulan lamanya. Hal ini telah terbukti dengan dijumpai ada penyerokan beras. Isu ini perlu disegerakan kerana penyerokan beras yang didedahkan ini merupakan penjelasan yang penuh daripada pihak berwajib dan perlu dibahaskan di dalam Parlimen. Kita perlu rungkai siapakah yang bertanggungjawab di dalam jenayah ini dan isu ini adalah berkepentingan orang ramai kerana menjejaskan makanan ruji rakyat Malaysia, katanya. Kemarin, sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorokkan beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan bernilai RM405,000 menerusi operasi beras putih tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Foo Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang yang mendapati beras bergrade super special tempatan 5% SST5 atau beras putih tempatan BPT di dalam kampit jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Mengulas lanjut, Taufik menyifatkan jenayah yang dilakukan pihak terbabit merupakan pengkhianatan besar. Mencari tanggungjawab saya untuk membawa isu ini kerana ia amat-amat dekat dengan hati saya dan telah menyebabkan kerugian rakyat negeri Kedah dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku, katanya lagi. Gesaan agar usul tersebut dibahaskan di Parlimen turut dibuat Ahli Parlimen Batu M. Prabakaran, Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar dan Ahli Parlimen Miri Siew Chon Man. Jom channel bersetuju dengan usul yang dibuat Taufik dalam isu ini, memandangkan dalam keriuhan pendedahan yang dibuat, terdapat individu atau ahli politik tertentu yang terasa dengan apa yang didedahkan. Contohnya, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mempersoalkan tujuan pihak tertentu termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mengembar-gemborkan siasatan berhubung kontrak pembekalan beras bernilai RM100 juta yang berlaku 7 tahun lalu ketika isu makanan ruji itu berlaku pada masa ini. Menurutnya, berita yang disebarkan tersebut seolah-olah kejadian itu baru berlaku di bawah pentadbirannya, sedangkan tiada sebarang tindakan mahkamah diambil untuk membawa mereka yang didakwa terlibat ke muka pengadilan dalam kes berkenaan. Beliau juga mempersoalkan bagaimana kejadian yang berlaku pada tahun 2016 itu boleh membawa kepada isu kekurangan beras tempatan yang berlaku pada hari ini. Laporan dilontarkan kepada masyarakat tanpa penjelasan sewajarnya, tergantung seolah-olah peristiwa itu berlaku semalam, walhal ia berlaku pada tahun 2016.
Saya tidak tahu atas kehendak siapa ianya dibuat, tetapi gairah dibina spekulasi seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan ketika ini disebabkan oleh Sanusi sorok beras. Orang-orang yang tidak memakai helmet ketika membuat serbuan di media sosial akan diburu. Saya beri masa 24 jam untuk menarik balik posting-posting mereka yang memberi gambaran bahawa skandal beras petani ada kaitan dengan Kerajaan Negeri Kedah, anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah ataupun pemimpin-pemimpin Kerajaan Negeri Kedah. Dalam tempoh 24 jam, sekiranya posting itu tidak ditarik balik, dipadam, kita akan arahkan pasukan peguam memburu semua pemilik akaun itu untuk kita ambil tindakan mahkamah. Termasuk kepada akhbar-akhbar yang membuat laporan tergantung, memberi gambaran yang salah kepada orang ramai. Termasuk kepada wartawan-wartawan yang menulis berita itu. Termasuk kepada syarikat akhbar yang menerbitkan berita itu. Kepada orang yang memanjang-manjangkan berita yang tidak benar itu. Supaya menjadi satu pengajaran kepada orang ramai. Baru-baru ini SPRM mengesahkan kegiatan penipuan sebuah syarikat yang mendapat kontrak pembekalan beras daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bagi pembekalan beras bernilai lebih 100 juta ringgit. Namun pembekalan tidak dibuat. Ini merupakan salah satu punca kenapa usul yang dibawa Taufik perlu mendapat perhatian Dewan Rakyat agar segala kebejatan dapat dirungkai secara terperinci. Tanpa menunding jari kepada sesiapa, usul tersebut dipercayai akan dapat memastikan siapa dalang sebenar yang mengepalai skandal hina seperti ini. Rakyat ingin tahu. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan melindungi atau cuba menyembunyikan sebarang bentuk kesalahan jenayah, salah laku, rasuah maupun pelanggaran disiplin dalam kalangan warganya. Beberapa bulan sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani berkata, tindakan tegas mengikut lunas undang-undang dan peraturan jabatan tetap akan diambil terhadap mana-mana warga pasukan yang didapati terbabit dengan kesalahan. Menurutnya, segala inisiatif dan langkah yang diambil untuk menangani salah laku dalam pasukan perlu disegerakan bagi mengelakkan ia menjadi barah yang secara perlahan-lahan membinasakan PDRM. Justru dalam menuju ke arah itu, arahan supaya semua pegawai dan anggota polis yang memegang jawatan sensitif dalam Jabatan Siasatan Jenayah JSJ mengisytiharkan harta telah dikeluarkan 2 minggu lepas. Pengarah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, tiada alasan untuk mereka tidak mengisytiharkan harta kerana arahan itu termaktub dalam pasukan polis. Beliau berkata, ia juga antara usaha untuk membersihkan pasukan JSJ dengan lebih berkesan selaras arahan Ketua Polis Negara. Muhammad Suhaili berkata, jawatan sensitif itu ialah risik dan operasi. Ketua Bahagian JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah serta pegawai dan anggota D7 kongsi gelap judi dan maksiat. Arahan berkenaan telah saya keluarkan pada 2 minggu lepas kepada semua pegawai dan anggota JSJ yang bertugas dalam jawatan sensitif sebelum video ucapan saya menjadi tular dalam sosial media lagi. Pengisytiharan harta ini mestilah pengisytiharan harta yang telus dan komprehensif, katanya dalam sidang media khas di Bukit Aman semalam. Muhammad Suhaili juga berkata beliau tidak pernah menghalang mana-mana pegawai dan anggota polis untuk memiliki kereta mewah sekiranya berkemampuan. Beliau turut membuka tawaran kepada mana-mana pegawai dan anggota polis yang ingin menjawat jawatan sensitif untuk mengemukakan surat permohonan serta borang pengisytiharan harta. Mereka yang terlibat akan ditemu duga oleh panel saya sebelum mereka diserapkan ke dalam unit-unit sensitif dan akan diaudit setahun sekali, katanya. Hujung minggu baru-baru ini hangat di media sosial apabila pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman itu tampil memberi amaran keras terhadap mana-mana pegawai bawahannya yang masih bersekongkol dengan sindiket jenayah. Muhammad Suhaili berkata, situasi berkenaan harus diberi perhatian serius oleh setiap pegawai atasan atau penyelia dalam jabatan dan bahagian siasatan jenayah di seluruh negara. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Tak ada.
Satu sarjan boleh pakai Alphard, boleh pakai Velfire, boleh pakai Mercedes. Ada yang kau bertanya? Pengisian harta ada buat? Benda tu semua dah ada dah dalam kita punya arahan. Macam Datuk sudah cakap, the system is perfect, it's just us. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyeliaan tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos pun tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot ya, dalam bos pun sama. Pergi beli kereta dua-dua. Sama. Kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Katanya dalam Majlis Amanat Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah di Universiti Sains Malaysia. Ucapannya itu disiarkan dalam video oleh laman Facebook Polis Diraja Malaysia. Majlis amanat itu dihadiri oleh Ketua-Ketua Jabatan Siasatan Jenayah KJSJ, kontijen Ketua-Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah KBSJD seluruh Malaysia. Muhammad Suhaili berkata, penyelaan oleh pegawai atau penyelia atasan ini adalah satu perkara yang sememangnya sedia ada dalam arahan penugasan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau turut memberi amaran kepada semua 130 KBSJD yang gagal menjalankan tugas mengikut arahan pasukan PDRM. Sesiapa sahaja antara 130 orang ini yang masih gagal mengikut arahan, anda bukan sahaja saya akan tukarkan, malah saya akan tulis notis cadangan di situ bahawa pegawai ini tidak layak untuk diberi kenaikan pangkat. Ini sebab mereka tidak layak diberi tanggungjawab menyelia orang lain dengan pangkat lebih tinggi, sedangkan dengan pangkat sedia ada pun anda gagal, tambahnya. Tanda PDRM, sebagai rakyat kami sangat menghormati usaha pihak anda dan sentiasa fokus memperkasa aspek integriti dalam pasukan dan menjadikan indikator terpenting dalam aspek kepribadian penjawat awam yang memegang amanah rakyat. Jelas perkara itu selaras konsep Malaysia Madani yang dirangka sebagai ikhtiar untuk memetakan strategik tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan dengan berteraskan nilai etika dan akhlak diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika menjangkau usia penubuhannya ke-216 tahun dan sebagai agensi penguasaan undang-undang tertua negara, PDRM sewajibnya sudah cukup matang dalam memberikan perkhidmatan kepolisan yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Barang diingat, selari perkembangan teknologi semasa, masyarakat kini lebih peka akan hak mereka di sisi undang-undang sekaligus membuatkan tugas dan tanggungjawab polis menjadi lebih mencabar. Ternyata PDRM sentiasa berada dalam radar pemerhatian umum dan setiap tindakan diperhati dan diamati sedalam-dalamnya. Malah kemampuan mereka sering dipersoalkan dan lebih mendukacitakan apabila kewibawaan PDRM turut tercalar akibat perbuatan segelintir yang culas dan tidak bertanggungjawab. Berbicara tentang peruntukan kepada pembangkang, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mendedahkan hanya Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang datang berjumpa beliau bagi membincangkan soal peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang. Beliau sebaliknya berkata, Perikatan Nasional PN masih belum berbuat demikian, termasuklah menulis surat berhubung perkara tersebut. Ia termasuklah dari Ketua WIP Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Pertemuan sebelum ini hanyalah melibatkan perkara-perkara lain dan bukan soal peruntukan. Katanya semasa sidang akhbar Isnin lalu, selepas diminta mengulas mengenai pertemuan antara pembangkang dengan kerajaan melibatkan agihan peruntukan. Media tempatan sebelum ini melaporkan peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang akan disalurkan jika mereka bersedia untuk berunding dengan kerajaan berhubung perkara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sehingga kini tiada perbincangan dibuat di antara wakil pembangkang dengan kerajaan mengenai rundingan peruntukan ahli parlimen. Tiba-tiba terdengar suara ahli parlimen kapar, Dr. Halimah Ali yang kononnya mengingatkan sesiapa sahaja yang mengendalikan duit rakyat agar mengamalkan tadbir urus yang baik, mempunyai accountability dan bersifat telus. Menurutnya, rakyat Malaysia pastinya tidak akan mempertikaikan akta atau dasar yang bagus melibatkan kawalan keuangan kerajaan bagi memastikan segala perancangan, tindakan dan operasi mengurus tadbir untuk mencapai rakyat yang sejahtera, makmur, sihat serta bahagia terlaksana. Tapi saya ingatkan kerajaan mesti ada kemahuan politik. Kita
tahu Malaysia banyak terpalit dan popular dengan masalah ketirisan, penyelewengan dan kehilangan duit rakyat. Jadi, saya mahu kerajaan dan kita semua yang mengendalikan duit rakyat agar benar-benar cakap serupa bikin dan bikin serupa cakap supaya tidak ada ketirisan, menghapuskan korupsi, kronisme, nepotisme, rules of law dan tiada campur tangan politik, katanya. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 di Dewan Rakyat semalam. Tambah Halimah, beliau turut mengalu-alukan akta yang ingin dibuat melibatkan peruntukan mengenai kebertanggungjawabан, tadbir urus dan ketelusan kerajaan dalam menguruskan keuangan awam dan risiko fiskal. Jelasnya, jika kaki tangan kerajaan dapat diterapkan dengan nilai-nilai murni dalam melaksanakan dasar berkenaan, mereka boleh melaksanakan tanggungjawab tanpa risau dengan arahan yang terbalik daripada prinsip dasar itu, iaitu tiada campur tangan politik ataupun wahyu. Apa yang cuba disampaikan Halimah? Sekiranya Halimah memaksudkan pengendalian wang rakyat, ia mungkin termasuk tentang peruntukan kepada pembangkang. 19 September lalu, rasanya Perdana Menteri telah mengingatkan wakil rakyat pembangkang supaya berunding dengan kerajaan sekiranya mahu peruntukan disalurkan kepada mereka. Anwar turut menasihatkan ahli parlimen pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong, sebaliknya berbincang dengan kerajaan. Beliau turut mengkritik dan menafikan kenyataan pemimpin pembangkang yang mendakwa tiada peruntukan diberikan kepada kawasan mereka. Tegas Perdana Menteri, peruntukan di kawasan dan rakyat tetap disalurkan melalui beberapa projek untuk rakyat. Kalau tak nak runding, tunggulah sampai bila pun saya tidak akan luluskan, tegas beliau. Tambah Anwar lagi, itu adalah keputusan muktamad daripada Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Rasanya ia jelas dan terang. Bercakap tentang tadbir urus yang baik, mempunyai accountability dan bersifat telus serta ketirisan. Kenapa Halimah tidak bertanya kepada pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Muhammad Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri tebuk atap selama 33 bulan? Dan apabila Halimah berbicara tentang kronisme dan nepotisme, kenapa Halimah tidak bertanya kepada penasihat SG4 Tun Mahathir Mohamad yang dilihat sangat pakar dalam hal sedemikian? Jawapan yang jitu lagi padu ada pada beliau. Dan apabila bercakap tentang rule of law, apa yang tidak dilanggar oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika memerintah negara selama 33 bulan sebelum ini? Mahyadin cakap serupa bikin atau tidak ketika mengotai kerajaan ketika itu? Maklumat ada di hujung jari. Lebih 70 orang Menteri Kabinet bersaiz 3XL selama 33 bulan. Apa yang mereka buat? Hasil apa yang mereka ciptakan? Berapa banyak pelaburan yang telah dibawa? Yang rakyat tahu mereka hanya makan gaji buta dan bagi projek kepada anak menantu. Bukankah semua itu duit rakyat dan dana negara? Dan sehingga ke hari ini, tidakkah Halimah berbisik kepada Mahyadin bila menantunya nak balik? Mengata dulang, paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Kalau belalang, jangan cuba menjadi helang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.